Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ni ialah berkenaan dengan kes ataupun polemik kes Puan Loh yang melibatkan rumah tangganya dengan suaminya, serta berkait rapat juga dengan soal anak-anak kepada pasangan ini. Terlebih dahulu kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas limpah kurnia Allah, taufik dan hidayah daripada Allah, kita dapat berkumpul pada malam ini dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama membicarakan isu-isu yang berkaitan dengan syariah, yang berkaitan dengan masa depan kita umat Islam, dan juga perjuangan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah taala ini. Yang keduanya, salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda seluruhnya. Sidang hadirin mukminin, saya tidak akan sentuh panjang lebar tentang latar belakang kes, sebab saya percaya bahawa tuan-tuan dan puan-puan mungkin telah pun mendengar banyak siri ceramah oleh para asatizah, oleh para penceramah, oleh peguam-peguam yang lain, sama ada secara fizikal ataupun melalui YouTube, melalui media sosial dan sebagainya. Tetapi untuk manfaat mungkin sebahagian daripada kita yang belum mengetahui apa-apa ataupun terlalu sedikit maklumat mengenainya, maka sepintas lalu saya akan menceritakan latar belakang kes, dan kita akan lebih banyak melihat kepada isu-isu umum yang berkaitan dengan polemik yang melibatkan pertembungan di antara kita orang Islam dan juga agama kita dengan hubungan kita kan dengan pihak lain. Selain daripada itu, kita akan juga membincangkan konflik di antara perundangan syariah dengan perundangan civil, supaya kita dapat melihat tentang pentingnya
kita orang-orang Islam ini bersatu apabila melibatkan isu-isu yang berkaitan dengan agama kita. Baik, sidang hadirin mukminin yang pertamanya ialah pasangan Luh ini dengan suaminya, mereka ni berkahwin tahun 2008. Mereka berkahwin tahun 2008 dan didaftarkan mengikut pendaftaran civil lah. Sebab mereka bukan Islam. Dan pada masa itu kedua-duanya bukan beragama Islam. Kemudian daripada hasil perkahwinan mereka ini, mereka dikurniakan 3 orang cahaya mata. Baik, walau bagaimanapun berlaku masalah rumah tangga sehingga menyebabkan perkahwinan mereka telah dibubarkan dan dikriminalisasi, telah diperakui, dikriminalisasi mutlak, maknanya perceraian lah, telah diperakui oleh Mahkamah Tinggi Sivil pada tahun 2021, bulan September 2021, yakni tahun lepas, baru lagi. Baik, dan Puan Luh, si isteri ini telah diberikan child custody, diberikan hak jagaan anak, ataupun kalau kita dalam mahkamah syariah kita panggil hadanah ataupun child custody, hak jagaan anak, diberikan melalui perintah Mahkamah Tinggi Malaya, Mahkamah Tinggi Sivil pada bulan Mac tahun 2021. Dan perintah itu diberikan tanpa kehadiran si suami. Sebab apa? Sebab si suami dalam tahanan, kan? Dia dalam penjara, maka menyebabkan dia tidak boleh menghadirkan diri. Baik, maka apa yang berlakunya ialah di mana pihak isteri ini, Puan Luh, mendakwa bahawa dia tidak mengetahui, kan? Dia tidak mengetahui anak dia berada di mana, kan? Dia kata dia tak mengetahui di manakah anak dia berada, walaupun tuan-tuan boleh lihat dalam YouTube, beberapa pihak telah menunjukkan bukti bahawa sebenarnya Puan Luh mengetahui anaknya berada di mana. Malah Puan Luh bukan sahaja mengetahui, tetapi dia menziarahi anaknya. Jadi ini antara satu perkara yang penting, khususnya kita orang Islam, dan malah juga bukan orang Islam, mana-mana pihak sekalipun, apabila ada kes mahkamah, kita perlu mendengar kedua-dua belah pihak. Kita perlu mendengar version daripada kedua-dua belah pihak. Sebab kalau kita dengar sebelah pihak, maka kita akan kata yang sebelah sana lagi bodoh, buruk. Jadi sebelum kita membuat sebarang kesimpulan ataupun kita memutuskan untuk terima ataupun tidak versi-versi tertentu, naratif yang tertentu, maka perlu kita mendengar kedua-dua belah pihak. Perundangan sivil pun macam tu, perundangan syariah pun macam tu, kan? Kita perlu mendengar kedua-dua belah pihak. Maka sangat tidak adil, kan? Sangat tidak adil jikalau si suami itu diburuk-burukkan sedemikian rupa, sedangkan si suami itu tidak berpeluang untuk mempertahankan diri dia. Apatah lagi untuk memburuk-burukkan Ustazah Nazirah dan sebagainya yang banyak membantu anak-anak ini sehingga mendapat pendidikan, dijaga dengan baik dan sebagainya. Jadi dalam kes mahkamah ni kadang-kadang tuan-tuan sekalian, orang ni bila dia nak capai sesuatu perkara, tak kiralah dia nak menang ke ataupun dia nak dapat apa yang dia mahu. Pengalaman saya sebagai peguam pun, dan tuan-tuan boleh tanya mana-mana peguam, kadang-kadang kita dengan kes tersebut kita tak boleh nak jangka sama ada versi anak guam kita ataupun versi pihak yang lawan dengan anak guam kita. Kadang-kadang anak guam kita bohong, kita tak tahu. Kadang-kadang pihak yang lawan anak guam kita bohong, jadi kita tak tahu. Kita manusia, jadi ilmu kita sangat terbatas. Maka sebab tu penting kita buka mata kita, kita pasang telinga kita, kan, kita baca dan kita assess semua maklumat-maklumat yang penting supaya kita tidak menzalimi mana-mana pihak, terutamanya pihak berautoriti, pihak berkuasa agama Perlis, termasuk Ustazah Nazirah dan sebagainya, yang telah membuat pelbagai sumbangan, kan, yang menyumbang dalam pelbagai bentuk
untuk memastikan anak-anak ini selepas mereka memeluk Islam, mereka dijaga dengan sebaik yang mungkin. Maka apa yang berlaku pada tahun 2020, dalam bulan Julai tahun 2020, si bapa ni dia bawa anak-anak ni datang ke pejabat dan menyatakan hasrat untuk memeluk Islam. Maka dia masuk Islam, suami ni masuk Islam, anak-anak tu pun masuk Islam. Tuan-tuan sekalian, dalam agama kita, seorang kanak-kanak dia menjadi baligh, seorang kanak-kanak dia menjadi baligh kalau dia perempuan apabila dia didatangi haid. Betul tak? Bila dia haid, walaupun usia dia 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, maka bila dia mengalami haid, maka dia dah baligh. Tak perlu tunggu sampai umur 18 tahun ataupun umur berapa pun. Bila dia dah berusia, apabila dia telah didatangi haid, walaupun dia baru berusia 13 tahun, 14 tahun, maka dia sudah dikira baligh. Maka berlaku pertembungan dengan undang-undang negara kita. Sebab dalam undang-undang negara kita, conversion, pemelukan, sama ada satu orang ni dia nak keluar daripada satu agama, dia nak masuk agama lain, maka dia memerlukan kepada keizinan daripada ibu bapa dia, ibu atau bapa. Dalam perlembagaan negara kita dia sebut parent, tanpa S, parent. Maka dalam versi Melayunya, kalau kita sebut parent, maknanya ibu ataupun bapa. Tapi masalah dia, sebab undang-undang yang ada sekarang ni ialah di pihak undang-undang sivil umur 18 tahun. Tuan-tuan ingat kes Suzitio yang gempar sebab apa? Sebab melibatkan pemecatan bekas Ketua Hakim Negara kita yang dulu, almarhum Tun Saleh Abbas. Kes Suzitio, dia berusia 16 tahun, sikit lagi nak capai umur 18 tahun, dalam setahun lebih kalau saya tak silap, dekat-dekat 2 tahun, dia 16 tahun lebih, maka sikit lagi dia nak capai 18 tahun. Maka apa yang berlakunya ialah dia perlu tunggu sampai 18 tahun. Maka mahkamah pada masa itu, salah seorangnya ialah yang terlibat, hakim pada masa itu yang terlibat adalah Tun Saleh Abbas. Maka dia telah urgent sine die kes itu. Istilah dalam mahkamah kita panggil urgent sine die. Urgent sine die maknanya postpone, tangguh tanpa tarikh. Urgentment, tangguh. Sine die, sine die, ini istilah Latin. Jadi urgent sine die makna tangguh tanpa tarikh. Jadi apabila dia mengambil tindakan, dia menangguh kes itu, urgent sine die, dia tangguh tanpa tarikh, itu antara salah satu sebab yang digunakan untuk diambil tindakan tata tertib terhadap almarhum Tun Saleh Abbas. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahawa pentingnya umur 18 tahun di sisi undang-undang sivil. Maka dia bertembung dengan undang-undang syariah. Undang-undang syariah mengatakan bahawa bila seseorang itu berusia dengan usia baligh, jadi kalau kanak-kanak lelaki dia telah bermimpi yang mengeluarkan mani, atau kanak-kanak perempuan kemudian didatangi haid walaupun belum berusia 18 tahun, maka mereka dia sudah baligh dan keislaman mereka itu sah. Jadi ini antara perkara yang menjadi polemik dalam negara kita, kerana negara kita mempunyai dua undang-undang, ataupun kita kata dua mahkamah lah senang, mahkamah sivil dengan mahkamah syariah. Maka apa yang berlaku dalam kes ini? Dalam kes ini, kalau kita lihat kepada enactment pentadbiran agama Islam dalam negeri Perlis, yang mana membenarkan salah seorang sahaja daripada ibu ataupun bapa kepada kanak-kanak itu untuk memberi keizinan kepada mana-mana kanak-kanak yang berusia di bawah umur 18 tahun untuk memeluk Islam. Mana dah okey dah, mengikut enactment boleh. Dan pada masa yang sama, kalau kanak-kanak itu baligh, dia ada hak dalam undang-undang Islam kita. Jadi ini pertembungan yang berlaku dengan undang-undang sivil.
Maka apa yang berlaku tuan-tuan sekalian, oleh kerana pada masa itu tidak dapat dikesan ibu dia ini dan juga bapa dia berada dalam tahanan pihak berkuasa, maka Ustazah Nazirah ini tuan-tuan sekalian telah kita kata menjalankan tugasnya sebagai seorang insan apabila melihat kanak-kanak yang tidak ada bapa di sisi dan tidak ada ibu di sisi, maka Ustazah Nazirah inilah yang mengambil alih tugas sebagai bapa dan sebagai ibu untuk mencurahkan kasih sayang kepada kanak-kanak ni dan menjaga segala keperluan kanak-kanak ni. Ustazah Nazirah itulah yang sediakan kebajikan kanak-kanak ni, sekolah dan sebagainya, dan dia tak biarkan kanak-kanak ni dalam keadaan terabai. Sepatutnya tuan-tuan sekalian, kalau kita sebagai seorang ibu, dalam keadaan anak kita dijaga dengan baik, kita akan berterima kasih kepada orang ni. Apatah lagi apabila orang tu menggunakan duit poket dia sendiri untuk urusan-urusan tertentu. Orang ni tuan-tuan, kalau dia dah cinta dengan tugas dia, kan, dia dah minat dengan tugas dia, dia tak claim semua benda daripada pihak berkuasa. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana pembongkaran bukti-bukti yang berkaitan dengan Ustazah Nazirah ni, sampai dia sanggup keluar duit poket dia sendiri untuk beli tiket kapal terbang supaya Puan Loh ni boleh datang tengok anak ni. Ini contoh bagaimana bagusnya, bagaimana suci dan murninya hati Ustazah Nazirah ni. Tapi dengan sebab campur tangan politik pihak-pihak tertentu yang mengambil peluang, kan, atas agenda mereka tersendiri, akhirnya mereka memburukkan orang yang seperti Ustazah Nazirah ni. Manusia ni tuan-tuan, bila dia ada agenda, kan, yang tidak baik, maka orang yang baik itulah yang menjadi mangsa. Cerita orang baik jadi mangsa ni tuan-tuan bukan benda baru dalam dunia. Kalau tuan-tuan ikuti kuliah saya pernah cerita beberapa kali contoh-contoh yang berlaku dalam mahkamah, macam mana orang yang baik jadi mangsa. Saya pernah cerita rasanya di sini. Satu contoh saya sebut. Kemalangan jalan raya. Satu orang ni dia naik kereta, dia nampak kat depan dia budak tu naik basikal jatuh. Budak sekolah rendah jatuh sendiri, tak ada siapa-siapa langgar. Hamba Allah yang naik kereta ni tuan-tuan, dia turun daripada kereta dia pergi ambil budak ni, tengok budak ni, dia pergi hantar dekat klinik ke dekat hospital. Lebih kurang saya tak ingat cerita tu. Apa yang berlaku selepas tu? Bapa budak tu dia saman orang ni. Padahal kereta kawan ni tak ada kesan langgar pun. Jadi kita yang selamatkan anak dia, kita yang bawa anak dia pergi hospital, kita yang tak langgar apa-apa, kita tak kebetulan. Orang kata apa? At the wrong place, at the wrong time, kan? Ataupun ada orang kata at the right time. Tak tahulah right time ke wrong time, tapi kebetulan kita ada di situ, kita nampak, takkan kita nak biar. Kita pun tolong, bawa dia pergi hospital. Akhirnya kita disaman atas tuduhan langgar anak dia. Pasal apa tuan-tuan? Nak duit. Dan di mahkamah ni tuan-tuan sekalian, yang jadi masalah di mahkamah ni, pengalaman saya sendiri dan pengalaman peguam-peguam yang pernah mengendalikan kes-kes kemalangan, ada satu benda yang saya perlu bagi tahu. Kenapa kadang-kadang tuan-tuan perlu percaya bahawa dalam dunia kita ni ada ketikanya orang baik akan jadi mangsa. Kes yang macam ni juga lebih kurang tuan-tuan sekalian, satu kes melibatkan satu pakcik tua. Pakcik tua dia naik motosikal sampai dekat main road. Orang gua Syed Alwi ni, kalau dia keluar daripada simpang nak masuk main road, orang tua pandang kanan pandang kiri tak? Ke dia buat cara dia keluar macam tu tak tahulah, sekali lagi kita tengok habis sembahyang isyak, kita tengok
Orang tua kampung gua Syed Alwi ni, dia naik motor dia keluar macam mana. Jadi apa yang berlaku ni, satu pakcik ni tuan-tuan, dia tak pandang kanan, tak pandang kiri. Dia keluar daripada simpang, masuk main road tanpa pandang kanan, tanpa pandang kiri, menyebabkan satu kereta ni terlanggar pakcik ni. Dari segi undang-undang jalan raya tuan-tuan, pakcik ni salah. Sebab right of way kan, hak guna keutamaan untuk guna jalan tu ialah kereta yang duduk di atas main road. Kita yang duduk kat simpang yang side road, kita yang jalan nak pergi masuk ke main road itu, kita nak kena pandang kanan, pandang kiri. Bila dah clear baru kita boleh masuk. Pakcik ni tak, dia terus masuk, kena langgar. Apa yang berlaku tuan-tuan? Hakim ni buat keputusan yang driver kereta tu kena bayar ganti rugi kepada pakcik tu, walaupun secara jelasnya pakcik tu salah. Liability, kan, liability. Ini antara bendanya. Pasal apa? Sebab antara benda yang banyak dibincangkan dalam soal kemalangan jalan raya ni ialah, kalau dalam kes dia macam tu, walaupun pakcik tu salah, tapi dia dah patah, dia dah cedera. Kalau kita kata driver tu salah, driver tu bukan rugi apa-apa pun, insurans yang bayar, bukan duit driver tu. Maka ambil duit insurans, bayarlah segala ganti rugi kepada pakcik tu mengikut apa yang telah dinilai oleh mahkamah. Saya bercakap dengan lawyer yang handle kes tu, saya kata, walaupun kita kata driver tu tak perlu bayar apa-apa, kita kesian dekat pakcik tu, kita kena ingat duit tu daripada mana? Duit tu datang daripada syarikat insurans. Tidak adil dalam keadaan kita tahu bahawa pakcik tu salah, tiba-tiba kita wajibkan syarikat insurans untuk bayar ganti rugi kepada pakcik tu. Ini contoh bagi tuan-tuan nampak gambaran. Dalam mahkamah ni kadang-kadang kita tak faham kenapa sesuatu kes itu diputuskan sedemikian. Ini perbezaan pendapat tuan-tuan sekalian. Ada orang kata kita kena kesian kat pakcik tu. Jadi saya tak tahulah tuan-tuan di Gua Syed Alwi ni berpendapat macam mana. Kan? Kalau kita orang tua, walaupun kita silap, kita minta syarikat insurans bayar juga. Padahal kita yang salah. Ini antara perbahasan. Sama macam yang tadi, lelaki tadi. Bila dia langgar budak tu, walaupun tidak ada bukti dia yang langgar, tapi oleh kerana kesian kepada budak tadi dengan kecederaan yang dia alami, maka mahkamah buat keputusan supaya pihak yang dituduh langgar itu membayar. Mana syarikat insurans lah yang bayar. Yang hamba Allah ni jumpa saya, dia cerita bagaimana dia tak puas hati dengan apa yang diputuskan oleh mahkamah. Ini contoh supaya tuan-tuan nampak gambaran yang berlaku dalam hidup kita ni tuan-tuan. Ada ketikanya bila kita buat baik kepada orang, tapi rupa-rupanya orang tak kenang budi kita, malah dia bukan sekat tak kenang budi kita, dia burukkan kita lagi, dia bebankan kita lagi dengan bebanan yang sepatutnya tak dikenakan kepada kita. Ini masalah hidupan atas dunia. Akhirat dia tak jadi lagu tu. Kan, akhirat sebab hakim dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Atas dunia ni nasiblah tuan-tuan sekalian, kita berada di mana, maka di tempat itulah berlaku apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan sekalian, kanak-kanak ni bila dia dimasukkan Islam, dimasukkan dalam agama Islam oleh bapa dia, maka ketiga-tiga kanak ini telah dimasukkan ke dalam Yayasan Abu Bakar di Sungai Petani. Kan? Telah dimasukkan ke Yayasan Abu Bakar di Sungai Petani pada September tahun 2020. Lepas tu tahun 2021, dua daripada kanak-kanak tu dipindahkan masuk ke Form 1, tingkatan 1, asrama madrasah, apa ni dia panggil Mawar, Madrasah Al-Quran wal Arabiyah di Penang. Jadi masa tu madrasah tu dia buat pembelajaran secara fizikal, kan, secara fizikal. Jadi itu apa yang telah dibuat untuk mendidik kanak-kanak tersebut. Maka jadi Ustazah Nazirah ni tuan-tuan sekalian, dia punya bagusnya tuan-tuan, dia tengok budak ni budak baik dan sebagainya, dia kesian. Budak ni dia perlukan kepada kasih sayang ibu dia. Maka Ustazah Nazirah, sebab dia satu orang yang memahami keadaan itu, dia berusaha untuk cari,
kan? Dia cari sehingga akhirnya dia jumpa dalam media sosial, kan? Dia jumpa ibu ni dan dia kontak ibu tersebut dalam Facebook dengan nama Loh Hong, kan? Loh Hong pada Januari tahun 2022, tahun 22. Mana baru lagi lah, this year, kan? This year. Jadi bila dia dah kontak di situ, maka dia beralih daripada Facebook, dia kontak melalui WhatsApp. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube bagaimana ada bukti-bukti ditunjukkan, kan, perbualan di antara Puan Loh dengan Ustazah Nazirah ni. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana sebenarnya Ustazah Nazirah memang dia jaga dengan elok, dan kita boleh nampak bagaimana dia berusaha menghubungi Puan Loh, dan Puan Loh banyak kali ucap terima kasih. Banyak kali ucap terima kasih di peringkat tu. Jadi ini menunjukkan kepada kita apa, tuan-tuan? Menunjukkan kepada kita bahawa sebelum ada campur tangan pihak lain, kan, sebelum ada campur tangan pihak lain, tidak ada masalah antara dua orang ni. Antara Puan Loh dengan Ustazah Nazirah tidak ada masalah. Bila ada campur tangan pihak tertentu, maka timbullah apa yang dipanggil sebagai memburuk-burukkan Ustazah Nazirah ni. Ini antara benda yang kita perlu perhatikan. Dan kalau tuan-tuan tengok interview yang dikongsikan secara meluas dengan keluarga di sebelah suami kepada Puan Loh ni, mana bapa kepada budak-budak ni, cuba tuan-tuan tengok apa kata dia orang. Dia orang kata kalau budak ni masuk agama lain tak bising, kan? Kalau masuk Kristian, berapa banyak orang India masuk Kristian, tak jadi isu pun, tak jadi polemik. Bila masuk agama Buddha ke, masuk agama lain, tak jadi isu. Tapi bila budak ni, kanak-kanak ni masuk Islam, tiba-tiba dipolemikkan. Ada pihak yang dia masuk campur daripada keadaan yang baik antara Puan Loh dengan Ustazah Nazirah, tiba-tiba jadi buruk keadaan tersebut. Dan tuan-tuan tengok dalam negara kita, benda ni dia bukan berlaku secara kebetulan. Dia bukan berlaku secara kebetulan. Setengah orang dia menggunakan istilah strategic litigation, kan? Litigation yang mana dia masuk mahkamah, dia filekan kes tu sebab dia ada strategi yang tertentu. Apa yang tertentu tu? Strategi apa yang tertentu? Kalau tuan-tuan tengok dalam negara kita ni, banyak dah kes yang masuk ke mahkamah yang mana dia cabar syariat. Kes pondan, gay, kan? Kes Sisters in Islam, kes penerbitan bahan-bahan bercetak, kes penggunaan nama Allah, kes Bible yang diterjemah dalam bahasa Melayu. Setiap kes ni tuan-tuan tengok, dia masuk ke mahkamah, dan kita boleh tengok daripada satu masa ke satu masa dia berlaku ancaman terhadap kedudukan syariat dalam negara kita, kedudukan undang-undang Islam dalam negara kita. Tujuan dia apa, tuan-tuan? Tujuan dia ialah dia sentiasa menyerang supaya akhirnya kedudukan Islam tu jadi lemah. Bolehkah jadi macam tu, tuan-tuan? Tuan-tuan nak tahu boleh ke tak boleh? Tuan-tuan banding apa yang ada dalam negara kita sekarang dengan apa yang telah dan sedang berlaku di negara luar. Tuan-tuan tak cukup banding negara kita sebagai negara Islam dengan negara Islam lain di benua lain. Tuan-tuan boleh banding antara negara kita dengan benua Eropah, yang mana negara itu adalah negara yang mana majoriti penduduk dia beragama Kristian. Cuba tuan-tuan banding. Amerika, England, United Kingdom. Tuan-tuan banding. Dahulu negara-negara Kristian ni, sebahagian daripada negara-negara Kristian ni dulu, tuan-tuan sekalian, kalau orang tu dia gay, kalau orang tu dia homoseks, dia tu lelaki dengan lelaki, hukum dia bunuh.
Kita tak cerita orang Islam ni tuan-tuan, kita cerita agama Kristian. Kita cerita bangsa Eropah, orang putih zaman dulu. Itu adalah satu kesalahan yang akan melibatkan death penalty, capital punishment, hukuman bunuh. Tapi cuba tuan-tuan tengok, gerakan sekular dan gerakan liberal demokratik dan banyaklah nama-nama doktrin apa semua ni tuan-tuan sekalian, dia menyerang negara-negara tersebut. Akhirnya negara barat ni tuan-tuan, hak dulunya kuat beragama Kristian, hak dulunya bermusuh dengan gay, LGBT apa semua ni, yang dulunya menentang liberal dan lain-lain, akhirnya apa berlaku? Sekarang ni di negara-negara orang putih ni tuan-tuan, sebahagiannya tuan-tuan boleh tengok, banyak dah negara-negara ini yang mana homoseks bukan lagi suatu jenayah. Bukan lagi suatu jenayah, malah dia adalah hak asasi manusia. Tuan-tuan boleh nampak tak? Daripada satu jenayah yang serius, macam mana tahu serius? Tuan-tuan, tak serius apa kalau hukuman dia bunuh? Bakar. Bukan bunuh biasa, bakar. Itu menunjukkan bahawa jenayah itu dosa dia sangat besar di sisi agama mereka. Kita belum cakap agama kita lagi, kita bercakap agama mereka. Tapi daripada satu jenayah yang sangat dimusuhi, yang dikenakan hukuman yang sangat dahsyat, menggambarkan betapa besarnya kesalahan itu, akhirnya penentangan yang dilakukan oleh golongan hak asasi manusia dan sebagainya ini, dia sedikit demi sedikit melemahkan kedudukan Kristian dalam negara tersebut. Apa berlaku Kristian hari ini tuan-tuan? Kristian hari ini terpaksa melihat dengan berputih mata bagaimana LGBT ni boleh kahwin dalam gereja. Asalnya hukuman mati, asalnya. Hari ini bukan hukuman mati, bukan saja bukan jenayah, malah perlu diiktiraf hak mereka untuk jadi LGBT. Bukan setakat tu, padri. Kan, padri pun berhak, tak boleh diganggu kalau dia pilih untuk jadi gay ataupun seumpama dengan dia lesbian dan sebagainya. Negara kita hari ni tuan-tuan, itu yang sedang berlaku. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana sisters Islam, dia challenge fatwa. Dia challenge fatwa. Dan dia menang atau tidak tuan-tuan? Dia menang. Section 66A, Enactment Pentadbiran Agama Islam Selangor, Mahkamah Persekutuan dah buat keputusan lah, kan, bahawa Dewan Undangan Negeri Selangor kan tak boleh buat undang-undang tersebut. Tuan-tuan boleh tengok macam mana Mahkamah Sivil dia masuk campur dalam urusan undang-undang syariah. Ini adalah satu perkara yang kita tak boleh biarkan dia berlaku. Kita orang-orang Islam perlu melihat setiap kes yang berlaku itu, dia berlaku bukan secara kebetulan. Dia bukan berlaku secara terpisah antara satu sama lain. Tapi di belakang itu ada pihak tertentu yang monitor, yang kontrol, yang plan, sehingga apa yang dia inginkan, dia akan tercapai. Apa yang dia inginkan tuan-tuan? Dia inginkan agama Islam di negara ini lemah. Itu agenda yang mereka rancang. Baik, kita tengok contoh, kan, tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku dalam negara kita ini untuk kita lihat bagaimana perkara yang berlaku ni bukan sekali dua, tapi dia banyak kali berlaku. Contohnya ialah tahun 69. Kita ambil hak lama, tahun 69. Kes ni kes Ainan binti Mahmud lawan Syed Abu Bakar 1939 MLJ, dan kes Nafsiyah lawan Abdul Majid 1969 2 MLJ, muka surat 174 dan 175. Hakim Mahkamah Sivil dalam kes ni kata apa?
dia menolak keputusan mahkamah syariah dan membuat keputusan bahawa Section 112 kan Evidence Act adalah dilaksanakan dan dikuatkuasakan ke atas semua orang, sama ada yang beragama Islam atau bukan beragama Islam. Dia kata tak kira orang Islam ke orang bukan Islam ke, terpakai. Sedangkan kita orang Islam, kita ada undang-undang kita sendiri. Tapi dia kata tak, orang Islam pun terpakai juga. Satu. Yang kedua, mereka mengambil kira bahawa zina bukan satu jenayah. Zina bukan satu jenayah. Sedangkan dalam Islam, zina adalah jenayah. Hatta sekarang ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam penal code, kanun keseksaan dalam negara kita, tidak ada kesalahan zina dimasukkan. Tak ada. Ada mencuri, ada merompak, macam-macam. Lepas tu kita ada macam-macam akta, kan? Dadah berbahaya ada akta dia, ada macam-macam akta. Tapi zina tak pernah dijadikan sebagai satu kesalahan dalam negara kita. Yang jadi kesalahan dalam enactment undang-undang jenayah syariah negeri-negeri. Tu pun setakat 356. Nah, jadi ini antara contoh bagaimana mahkamah sivil dia masuk campur mahkamah syariah. Sama juga tuan-tuan sekalian tahun 1970 kan, 1970 kes Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama Terengganu kan lawan Tengku Mariam, yang mana hakim mahkamah sivil dia telah menceroboh masuk bidang kuasa mufti dan membuat keputusan pasal wakaf. Wakaf sepatutnya ikut undang-undang Islam, tapi dia buat keputusan wakaf mengikut undang-undang Inggeris. Ini masalah, di mana hanya undang-undang Inggeris sahaja yang mengesahkan wakaf. Jadi itu keputusan yang dibuat oleh mahkamah sivil. Ini daripada cerita dulu lagi kita ada masalah pertembungan, polemik di antara mahkamah sivil dengan mahkamah syariah. Kemudian dia kata apa? Dalam kes Ainan tadi, kes Ainan binti Mahmud lawan Syed Abu Bakar, nak tunjuk bagaimana konflik masalah yang berlaku antara mahkamah sivil dengan mahkamah syariah. Yang mana kes Ainan binti Mahmud ni tuan-tuan, kes 1939 MLJ 209, ini untuk rujukanlah siapa yang belajar undang-undang, dia boleh rujuk MLJ. Nanti tuan-tuan akan tanya MLJ ni apa dia? Kan MLJ ni Malayan Law Journal. Dia kalau kita belajar di masjid, kita belajar di fakulti syariah, dia macam kitab-kitab muktabar lah, macam Mughnil Muhtaj dalam mazhab Syafi'i kan, macam kitab Mughni Ibnu Qudamah, Al-Mughni Ibnu Qudamah dalam mazhab Hambali, ada macam tu. Jadi dalam undang-undang mahkamah sivil ni, antara kitab-kitab suci rujukan dia MLJ, CLJ, itu siapa yang belajar undang-undang dia tahu. Maka dalam MLJ ni tahun 1939, kes ni melibatkan satu orang anak yang dilahirkan 4 bulan selepas perkahwinan ayah dengan ibu dia. 4 bulan. Mengikut amalan kebanyakan negeri-negeri di Malaysia kan, kalau budak tu lahir 4 bulan, tak cukup 6 bulan, maka anak tu dia bukan anak yang sah kan? Dia panggil anak tidak sah taraf. Baik, kita tengok mahkamah sivil kata apa. Mahkamah sivil kata bahawa Section 112 itu dilaksanakan ke atas semua orang, tak kira dia Islam ataupun bukan Islam. Maka dia kata anak tersebut dikira anak yang sah taraf, walaupun mengikut undang-undang keluarga Islam, anak itu ditakrifkan sebagai anak luar nikah. Pasal apa? Sebab dia tak ambil kira kan apa yang diamalkan oleh negeri tersebut dari segi undang-undang Islam, dia tak kira. Sama juga dalam kes Nafsiah lawan Abdul Majid tahun 69, MLJ 174 dan 175. Maka High Court, Mahkamah Tinggi buat keputusan apa dia? Mahkamah Tinggi buat keputusan
bahawa seorang perempuan yang mengadakan hubungan jenis dengan kerelaan dia dan dengan izin dia dan dengan kepercayaan bahawa lelaki itu akan berkahwin dengan dia, boleh membuat tuntutan terhadap lelaki itu jikalau lelaki itu memungkiri janjinya untuk berkahwin dengan wanita itu. Sedangkan dalam undang-undang Islam, zina adalah satu kesalahan besar dan tuntutan macam tu mahkamah tidak akan layan. Tapi sebab negara kita ni, tuan-tuan sekalian, negara kita ni satu negara yang mana dia dalam proses perpindahan daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Dia pindah macam mana? Dulu kita ada Kesultanan Melayu Melaka apa semua kan, Batu Bersurat Terengganu kan, Johor, Perak dan sebagainya. Banyak bukti yang menunjukkan bahawa sebelum kita dijajah, memang negeri-negeri Melayu ni dia mengamalkan undang-undang Islam. Selepas tu kita dijajah, cerita Portugis, cerita Belanda kan, Inggeris, Jepun, Inggeris dan sebagainya. Apa yang berlaku? Kita menjadi seolah-olah kita tak pernah kenal agama. Buktinya apa? Buktinya kalau tuan-tuan ingat tahun 60-an, 70-an, ustazah pun tak pakai tudung. Kalau pakai pun dia pakai scarf sikit je kan. Tu cerita. Tuan-tuan yang hidup lebih lama daripada saya mungkin lebih tahu banyak maklumat. Tetapi setakat yang saya ingat pun, awal-awal dulu memang ustazah pun tak pakai tudung yang sempurna. Kalau pakai pun scarf. Tu pun setengah tu pakai sekejap, keluar daripada sekolah buka. Tu tak cerita guru besar sekolah pakai seluar pendek, isap paip sebiji macam Mak Saleh. Padahal kita dulu, Raja Melayu kita apa semua, kerajaan Melayu kita memang kerajaan Islam, mengamalkan undang-undang Islam. Tapi sebab pengaruh penjajah ni tuan-tuan, dia wipe out, habis tuan-tuan sekalian, nilai Islam tu habis. Kalau tuan-tuan nak tahu habis tak habis, tuan-tuan tengok Filipina. Filipina asalnya masyarakat Islam, dijajah habis. Tuan-tuan tengok Filipina pun, tuan-tuan tengok seolah-olah mereka ni tak pernah kenal Islam, dia Kristian. Hak Islam tinggal Mindanao apa semua. Tuan-tuan tengok contoh Spain yang dah jadi kerajaan Islam ratusan tahun. Bila mereka dijajah, orang Islam kalah kan, orang Islam ditekan dan sebagainya, habis. Dan kita sampai di Spain, kita nak cari kesan-kesan Islam hak lampau, licin. Adalah pada bangunan sikit yang kita boleh nampak dan sebagainya. Tapi pada manusia dia, penduduk dia tak ada. Kalau ada orang Islam pun, ni orang Islam imigran yang datang, kaum pendatang. Hak asal tak ada, habis. Itulah yang berlaku kepada kita di Malaysia. Cuma kita di Malaysia ni tuan-tuan, kita nasib baik, dia tak habis semua. Islam tu masih ada dengan kita. Cuma pengamalan Islam tu boleh dikatakan begitu banyak ditanggalkan daripada diri kita, orang-orang Islam. Baik. Maka banyaklah contoh-contoh yang menunjukkan kepada kita daripada dahulu lagi berlaku pertembungan antara mahkamah sivil dengan mahkamah syariah. Maka tidak hairanlah kita bila kes Puan Loh ni dia timbul sekali lagi benda-benda macam ni. Tapi yang kita nak tunjuk kepada tuan-tuan sekalian ialah bahawa polemik ini dia ada sesuatu di sebaliknya. Bagaimana ada pihak tertentu yang mengambil kesempatan daripada keadaan yang mana Puan Loh dengan Ustaz Nazirah yang elok, yang cantik, hubungan tu tiba-tiba bertukar menjadi tegang. Jadi kita kena tahu benda-benda yang macam ni. Maka apa yang berlaku tuan-tuan sekalian, kita dapati bagaimana ada usaha-usaha yang dibuat terutamanya oleh pihak berkuasa untuk memastikan bahawa undang-undang syariah ditinggikan dan mahkamah sivil dihalang daripada mengulangi campur tangan sebagaimana yang mereka lakukan sebelum-sebelum daripada ini. Antara yang dibuat ialah dengan membuat pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan Federal Constitution tahun 1988. Maka bagi menjamin kedaulatan mahkamah syariah
agar sentiasa boleh membuat keputusan yang melibatkan bidang kuasa dia, dan supaya mahkamah sivil tidak campur tangan, tidak ubah perintah, tidak halang perintah mahkamah syariah, maka kerajaan telah mencadangkan dalam parlimen satu clause baru ditambah kepada perkara 121, iaitu fasal 1A. Fasal 1A, yang mana clause ini menyebut dengan jelas bahawa mahkamah yang disebut dalam perkara 1A itu tidak mempunyai apa-apa bidang kuasa atas apa-apa perkara undang-undang di bawah kawalan mahkamah syariah. Jadi bila mahkamah syariah ada bidang kuasa dalam satu-satu kes, mahkamah sivil tak boleh campur tangan. Elok dah tuan-tuan buat tu. Elok dah. Mana bila mahkamah syariah ada kes, boleh bicarakan kes tersebut, mahkamah sivil tak boleh masuk campur, tak boleh. Maka dipindalah kan perkara 121. Antara yang berjasa tuan-tuan sekalian adalah Allah yarham Tan Sri Profesor Ahmad Ibrahim. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau, mengurniakan sebaik-baik pahala kepada beliau, yang mana beliau antara yang turut menganggotai jawatan kuasa pembaharuan undang-undang. Dan dia kata apa kata almarhum Tan Sri Profesor Ahmad Ibrahim? Dia kata kesan penting pindaan ini adalah untuk mengelakkan pada masa-masa akan datang berlakunya percanggahan antara keputusan mahkamah syariah dan mahkamah sivil, seperti mana yang telah berlaku dalam kes-kes sebelum daripada ini. Dia pun sebutlah contoh-contoh kes yang pernah berlaku, dan saya pernah sebut dah tadi. Maka buat benda ni. Maka tujuan dia supaya keputusan yang dibuat oleh mahkamah syariah tidak diganggu oleh mahkamah sivil. Itu tujuan dia. Tapi hari ni kita nampak macam mana? Banyak kali kena ganggu dah. Itu yang kita kata. Tuan-tuan kena hati-hati. Gangguan ini dia bukan berlaku secara kebetulan. Tuan-tuan balik semula macam yang saya cerita tadi, macam mana negara Eropah pun mengalami keadaan yang sama. Dalam keadaan agama mereka mengharamkan jenayah-jenayah tertentu, hari ini jenayah itulah diiktiraf dan dikatakan itu sebagai hak asasi manusia. Dan ini sedang berlaku dalam negara kita pula. Ini sedang berlaku dalam negara kita pula. Kita tengok tuan-tuan sekalian contoh ucapan yang dibuat oleh pemimpin negara kita berkenaan dengan kes-kes seperti ini. Contohnya yang saya boleh sebut kepada tuan-tuan sekalian ialah bagaimana ucapan Perdana Menteri kita sendiri, tuan-tuan sekalian, kan? Ucapan Perdana Menteri kita sendiri pada masa itu, Tun Mahathir sendiri mengatakan tentang pentingnya kita membuat pindaan seperti ini supaya tidak ada lagi campur tangan oleh mahkamah sivil ke atas mahkamah syariah. Jadi Perdana Menteri sendiri pada masa itu pun sebut bahawa pentingnya kita membuat pindaan seperti itu. Maka dengan sebab itu NGO Islam, tuan-tuan sekalian, telah menyatakan bahawa penting kita orang-orang Islam ini bersetuju atas perkara-perkara yang paling asas. Contohnya apa dia, tuan-tuan sekalian? Iaitu apabila ada kes yang melibatkan orang Islam dengan orang bukan Islam, maka tidak sepatutnya mahkamah sivil mendengar kes tersebut. Apa cadangan di pihak NGO Islam? Iaitu katalah kes itu melibatkan perceraian, kes rumah tangga, perbalahan antara suami isteri, yang mana suami isteri ini seorang bukan Islam, seorang Islam, maka kita mencadangkan kepada pihak berkuasa supaya mahkamah sivil tidak ada bidang kuasa untuk mendengar kes tersebut. Pasal apa? Sebab bila mahkamah sivil dia dengar kes tersebut, dia tidak akan putuskan mengikut undang-undang Islam, walaupun sepatutnya dia mengambil kira undang-undang Islam.
Tapi base kepada rekod selama ini, mereka tidak mengambil kira undang-undang Islam tu. Maka ini akan menjadi satu bentuk penghinaan kepada orang-orang Islam dalam negara ni. Cuba tuan-tuan bayang, kita berada dalam negara kita dan kita orang Islam, dan dalam perlembagaan negara kita hanya ada satu agama sahaja yang disebut, itu agama Islam. Agama lain tak disebut dalam perlembagaan negara. Tiba-tiba bila pergi ke mahkamah, mahkamah membuat keputusan bahawa apa yang isu-isu yang dibicarakan itu tidak akan dibuat keputusan mengikut undang-undang Islam. Tak kepelik? Maka antaranya Tun Fairuz sebagai contoh, bekas ketua hakim negara, dan juga banyaklah pihak-pihak NGO Islam dan sebagainya mencadangkan supaya ada tribunal. Ada tribunal yang mana terdiri daripada hakim yang faham tentang undang-undang syariah untuk berada dalam tribunal tersebut apabila melibatkan kes yang mana pasangan tadi ada yang Islam, ada yang bukan Islam, untuk memastikan bahawa hak orang Islam tadi tidak terabai dalam negara dia sendiri. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni, dia mesti ada konflik, dia mesti ada clash. Tak semua benda kita boleh puaskan hati semua orang. Maka apa yang kita buat dalam negara demokrasi? Saya nak cakap dari sudut demokrasi. Apa yang kita buat? Kita nak puaskan hati semua 30 juta rakyat Malaysia? Tak boleh. Contoh paling mudah, kita nak bagi parti mana memerintah negara kita. Setiap orang ada selera masing-masing, betul tak? Setiap orang ada pertimbangan masing-masing. Setiap orang pendapat dia berbeza antara satu sama lain. Maka cara dia macam mana? Cara dia demokrasi. Majority rules. Maknanya siapa yang ramai, dialah yang memerintah, dia yang ada kuasa, tanpa menzalimi minoriti. Maka kita kena ikut kehendak majoriti. Minoriti mesti mengalah kepada majoriti, tapi majoriti jangan menzalimi minoriti. Betul tak? Kita tak boleh puaskan hati semua orang. Kita mesti ikut majoriti. Maka minoriti dia kena akui, dia kalah. Bila dia kalah, dia kena terima hakikat dia tak boleh berkuasa. Dia kena ikut orang yang berkuasa. Siapa yang berkuasa? Majoriti. Itu demokrasi. Maka bila berlaku pertembungan antara orang Islam dengan orang bukan Islam, kita nak utamakan siapa? Kita nak utamakan siapa? Kalau mengikut jumhur ulama dalam kes jagaan anak, hendaklah mengutamakan agama Islam dengan alasan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Walaupun hadis tu ada pertikaian dan sebagainya, tapi dia menepati kan prinsip-prinsip am, kaedah-kaedah am yang ada dalam agama kita. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Bila clash sahaja dengan agama lain, kita wajib utamakan Islam. Tapi kita tidak menzalimi agama lain. Kena faham yang tu. Sebab kita tak boleh puaskan semua orang. Bila ada konflik, kena menangkan Islam tanpa menzalimi minoriti, tanpa menzalimi agama lain. Tambah pula tuan-tuan sekalian, yang nak kepada Islam tu budak tu, 3 orang ni. Bila pergi ke mahkamah, nak duduk dengan siapa? Nak duduk dengan mak ke nak duduk dengan ayah? Bila budak tu dah berusia 7 tahun, 9 tahun, maka mahkamah akan pakai pilihan si anak. Mahkamah tidak akan menggunakan pilihan mak dengan ayah. Walaupun mak kata A, ayah kata B, tapi kalau anak kata C, pilihan anak tu yang diberi keutamaan oleh mahkamah. Kenapa dalam kes memilih agama, tiba-tiba pilihan anak itu tidak diberi keutamaan? Dalam keadaan salah seorang ibu atau bapa telah pun redha, telah pun setuju. Mustahil tuan-tuan sekalian, ataupun susah
untuk kita dapatkan persetujuan kedua-dua belah pihak. Dah bergaduh, nama pun bergaduh. Sepanjang tuan-tuan tengok orang bergaduh, ada tak naik kereta sekali? Ada, tapi tak ramai. Pengalaman saya tuan-tuan, duk pergi mahkamah, orang bergaduh ni tak naik kereta sekali. Ada naik kereta sekali, tapi tak ramai. Hakim di Penang, kami duk jumpa lepas habis kes, pergi minum kat gerai tepi mahkamah tu. Dia kata dia pelik tengok ada satu orang bercerai, minta cerai dengan mahkamah, tapi boleh datang sekali, balik sekali. Tu maknanya apa? Maknanya memang pelik tuan-tuan kalau boleh naik kereta sekali. Hak biasanya naik kereta asing. Ke tuan-tuan pelik naik kereta asing? Orang bergaduh, pasal apa mereka bergaduh naik kereta asing? Orang tak pelik sebab memang bergaduh. Bila bergaduh mestilah naik kereta asing. Dan bila bergaduh tuan-tuan, mereka takkan sepakat dalam masalah anak. Nak hantar sekolah anak kat mana? Ibu kata lain, ayah kata lain, bergaduh. Sebab tu perlu kepada perintah mahkamah. Dan pilihan anak itulah yang biasanya diutamakan. Dia nak duduk dengan mak dia ke, nak duduk dengan ayah dia ke, dengan tok dia dan sebagainya. Pilihan anak yang diutamakan. Tapi pasal apa dalam masalah pilihan agama anak tadi, conversion anak tadi, tiba-tiba mahkamah buat satu keputusan yang ganjil. Indira Gandhi dengan Subhashini lain. Indira Gandhi mesti kepada dua-dua orang. Ayah kena setuju, mak kena setuju. Salah seorang tak boleh. Dalam Subhashini, salah seorang, either one. Sebab dia kata parent. Parent maknanya ayah ataupun ibu. Sebab tu sekarang ni antara usaha kita sekarang tuan-tuan sekalian, supaya teks undang-undang kita yang sahih kita pakai dalam bahasa kebangsaan, dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Sebab banyak keputusan mahkamah sebelum ni, kalau ada konflik antara teks dalam bahasa Inggeris dengan teks dalam bahasa Melayu, mereka pilih untuk mengutamakan bahasa Inggeris. Sedangkan negara kita, tapi kita bila berlaku masalah, kita utamakan teks dalam bahasa Inggeris. Maka sekarang ni tuan-tuan, pengamal undang-undang, pakar undang-undang dan sebagainya sedang menggerakkan usaha supaya kalau ada konflik, ada pertentangan, masalah antara teks undang-undang dalam bahasa Inggeris dengan bahasa kebangsaan, kita akan utamakan teks dalam bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Ini antara usaha yang kita boleh buat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan macam kes Puan Loh dan yang seumpama dengannya. Kemudian sidang hadirin mukminin, dah dekat pukul 9, kita juga mengatakan bahawa dalam usaha-usaha yang dibuat oleh banyak pihak, maka kita dapati sebenarnya apa yang penting tuan-tuan sekalian ialah kita berpegang kepada apa yang telah diperuntukkan oleh undang-undang, kan? Apa yang telah diperuntukkan oleh undang-undang. Contohnya tuan-tuan, Ketua Hakim Negara dalam kes Lina Joy, tuan-tuan tahu kes murtad, kes Lina Joy lawan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, yang mana Hakim Mahkamah Persekutuan telah menolak permohonan Azlina untuk memohon keluar daripada agama Islam, untuk murtad dengan keputusan majoriti 2-1. Maka apa kata Ketua Hakim Negara pada dalam kes ni? Dia kata apa? Dia kata kebebasan beragama di bawah perlembagaan persekutuan memerlukan perayu mematuhi amalan-amalan atau undang-undang Islam, khususnya mengenai keluar daripada agama itu. Tuan-tuan kena tahu bahawa mahkamah sivil tidak ada kuasa. Bila orang tu dia kata dia nak keluar Islam, mahkamah sivil tidak ada kuasa. Maka mahkamah persekutuan kata kamu kena pergi mahkamah syariah. Bila pergi mahkamah syariah, tuan-tuan kena bezakan beberapa keadaan. Yang pertamanya, kalau orang tu dia mohon kepada mahkamah, dia nak keluar Islam, mahkamah tak boleh benarkan. Sebab keluar Islam benda yang haram, mahkamah tak boleh benarkan. Tapi dia ada satu lagi kes, dia panggil sebagai menentukan status agama.
Bila menentukan status agama, yang ni mahkamah kena tentukan orang ni Islam ke bukan Islam. Dia lain. Saya ambil contoh supaya tuan-tuan faham. Suami dia filekan permohonan cerai. Dia nak ceraikan isteri dia dalam keadaan isteri dia haid. Mahkamah bagi ke tak bagi? Mahkamah takkan benar kan? Sebab apa? Sebab menceraikan isteri dalam keadaan isteri haid, tidak suci, dalam keadaan haid, dia panggil talak bid'i. Talak yang tidak diajarkan oleh Nabi. Hukum dia haram. Tapi walaupun dia haram, tapi dia sah. Jadi kalau si suami memohon kepada mahkamah untuk ceraikan isteri ketika isteri haid, mahkamah takkan benarkan. Tapi kalau suami dia dah cerai isteri dia semasa isteri dia haid, mahkamah akan kata sah walaupun dia haram. Nampak tak? Ni nampak ke tak nampak ni? Nampak kan? Beza tu. Minta dengan mahkamah, mahkamah takkan benarkan sebab talak bid'i haram. Tak dibenarkan, talak bid'i tak dibenarkan. Suami ni dia pergi cerai isteri dia di rumah. Dia cerai isteri dia di rumah dalam keadaan isteri dia haid. Dia pergi mahkamah, mahkamah akan kata perceraian itu sah walaupun dia haram. Nampak tak? Sama dengan orang murtad. Orang murtad tuan-tuan, kalau dia mohon kepada mahkamah syariah untuk dia keluar Islam, mahkamah syariah tak boleh benarkan orang tu keluar Islam. Tapi kalau dia pergi ke mahkamah, dia kata dia menyembah berhala, dia kata dia tak pernah percaya kepada Islam, dan perkara-perkara yang mengeluarkan dia daripada Islam, mahkamah tak boleh kata engkau ni Islam. Tak boleh. Penyembah berhala bukan Islam, walaupun IC dia menunjukkan dia Islam. Maka mahkamah kena buat proses istitabah, suruh dia taubat, bagi kaunseling apa semua kan. Jumhur ulama kata 3 hari atau 3 kali. Itu jumhur. Adalah perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang hal itu. Tapi jumhur ulama kata 3 kali ataupun 3 hari dan seumpamanya. Maka kalau dia tetap tidak mau bertaubat, dia dihukum sebagai terkeluar daripada Islam. Mahkamah syariah tak boleh kata dia masih Islam. Tak boleh. Sebab penyembah berhala bukan Islam, walaupun dalam dokumen dia menunjukkan dia beragama Islam. Sebab tu penting tuan-tuan, kes-kes yang melibatkan agama Islam ni dibicarakan di mahkamah syariah. Kita tak boleh biarkan kan, bidang kuasa mahkamah syariah diambil oleh mahkamah sivil. Maka apa cadangan tuan-tuan sekalian, sebagai akhir ni, sebagai penutup, apa cadangan? Maka banyaklah pihak-pihak yang mencadangkan supaya dibuat pindaan perlembagaan supaya lebih terperinci. Mahkamah sivil tidak boleh campur tangan dalam mahkamah syariah. Cuma dalam keadaan kerajaan tidak stabil, pindaan perlembagaan adalah satu benda yang sukar untuk dibuat. Nak pindah perlembagaan memerlukan kepada kerajaan yang stabil. Selagi orang politik duk bergaduh ke atas tu, masalah. Kita orang bawah ni bergaduh lagi teruk daripada orang atas. Orang atas dia bergaduh, dia boleh minum kopi sekali. Kita minum kopi pun tak mau. Ambil gambar pun tak mau. Nanti takut kawan kata. Kita punya bermusuh ni tuan-tuan sekalian. Orang politik dia bergaduh dalam parlimen, dalam DUN. Lepas tu dia minum kopi, dia lepak kat Starbucks lah, dia gelak apa semua. Yang kita ni minum kopi sekali, orang ambil gambar, dah jadi masalah. Jadi penting, yang pertamanya kalau nak pindah perlembagaan, kita kena ada kerajaan yang kuat ataupun kerajaan yang stabil. Yang keduanya tuan-tuan sekalian, cadangan supaya kita dapat menubuhkan mahkamah persekutuan syariah, yang mana ataupun apa-apa namalah, mana di peringkat federal kita ada satu mahkamah. Walaupun ada banyak pandangan yang berbeza, tapi ini antara cadangan-cadangan yang diutarakan supaya kita ada satu mahkamah yang paling tinggi, yang boleh kita kata berinteraksi ataupun menyelesaikan kes-kes yang berkaitan ataupun yang memerlukan kepada keputusan daripada mahkamah yang seperti ini. Kemudian yang ketiganya, kita mengharapkan supaya ada tribunal, supaya bila ada clash
antara kes orang Islam dengan orang bukan Islam, ayah dia Islam, anak-anak bukan Islam dan sebagainya, maka kita ada tribunal, yang mana tribunal itu dianggotai oleh panel yang faham tentang undang-undang syariah. Kita tak mau jadi macam sebelum-sebelum ni, kes melibatkan orang Islam tapi diputuskan tidak mengikut undang-undang Islam. Kita tak mau. Jadi ahli panel ni mestilah dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan di setiap negeri dilantik oleh raja-raja Melayu, kan? Yang mana mereka inilah yang akan pastikan bahawa ahli panel ini adalah orang yang memahami ajaran Islam sebagai agama negara. Jadi mudah-mudahan sidang hadirin mukminin kita ada dapat sedikit sebanyak manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala mengurniakan keamanan, kedamaian, keharmonian yang berterusan kepada negara kita ini, supaya tidak ada perkara-perkara yang buruk berlaku di kalangan, di antara kita. Yang paling penting kita mengharapkan keredaan Allah Ta'ala jua di dunia dan juga di hari akhirat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.